gambaran depan. Saya kira cukup. Saya ni dibesarkan dalam keluarga yang memang terlibat aktif dalam politik. Arwah ayah saya merupakan seorang bekas calon yang bertanding di salah satu kerusi Dewan Undangan Negeri di negeri Perak pada tahun 1999. Dan kebanyakan ahli keluarga saya juga terlibat aktif dalam politik, tetapi tidaklah sehingga menjadi calon dalam mana-mana pilihan raya. Kalau saya boleh imbau kembali sejarah detik awal kesedaran politik, mungkinlah sebab saya sebut tadi, saya dibesarkan dalam keluarga yang bergiat aktif dalam politik. Sudah tentu tahun 1998 dan 99 itu menjadi titik memori yang penting dalam sejarah penglibatan saya. Bukanlah penglibatan saya dalam politik, tetapi wujudnya kesedaran awal di dalam politik. Ya, kita tahulah kalau dalam keadaan itu memang dibesarkan dalam keluarga yang terlibat aktif dalam politik. Jadi suasana itu, kenalan orang tua saya, abang-abang saya pada ketika itu, dan juga risalah-risalah ataupun bahan-bahan bacaan yang ada di rumah ketika itu sedikit sebanyak mempengaruhi. Kerana saya pada ketika itu, bila sampai je bahan-bahan kempen, bahan-bahan berkaitan dengan tertentu pada waktu itu berkait dengan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan itu antara bahan bacaan awal kita berkenaan dengan apa yang berlaku dalam negara pada ketika itu. Jadi di situ sedikit sebanyak minat timbul untuk tahu lebih mendalam, kesedaran awal. Dan daripada situ saya mengikuti orang tua saya pergi kerana dia bertanding dalam pilihan raya pada tahun 1999, dan masa itu saya masih berumur 9 tahun, dan menggunakan kesempatan itu untuk melihat secara tidak sengaja sebenarnya, untuk melihat apa yang berlaku, terutamanya di peringkat tempatan. Dan ya, media pada ketika itu, kita ada banyak media bertulis, TV dan sebagainya pada ketika itu yang memaparkan aksi-aksi politik, demonstrasi dan sebagainya, dan ini yang mencetuskan keinginan untuk kita tahu. Saya secara peribadi ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi, dan daripada situ saya belajar sedikit sebanyak. Dan abang saya juga, dia terlibat pada ketika itu dengan keadilan di Kuala Kangsar, Perak, dan memimpin angkatan Pemuda Keadilan Nasional pada ketika itu di bahagian Kuala Kangsar. Saya tak ingat pada waktu itu disebut bahagian ataupun cabang. Dan daripada situ sedikit sebanyak kita turun ke lapangan, pergi ceramah dan sebagainya. Dan daripada situlah timbulnya minat untuk benar-benar ambil tahu dan cakna tentang keadaan politik dalam negara. Saya masih ingat isu yang melibatkan Profesor Dr. Abdul Aziz Bari, merupakan pensyarah saya pada ketika itu. Ada kritikan umum yang dibuat terhadap kerajaan pada ketika itu, dan juga nyataan daripada istana, dan terus meletus dan memangkinkan lagi movement ataupun pergerakan mahasiswa pada ketika itu. Dan di situlah juga titik pertemuan kali pertama saya dan juga saudara Adam. Beliau daripada UPSI, saya daripada UIA, dan dia juga turut datang ke UIA. Pada waktu itu kita ada buat demonstrasi selepas daripada solat Jumaat di UIA, mendesak pentadbiran UIA pada ketika itu untuk menyimak semula. Kita hantar memorandum tentang kedudukan Dr. Abdul Aziz Bari pada ketika itu, dan kita rasa pada waktu itu tidak wajar sebagai seorang ahli akademik, dan juga diyakini oleh awam dan kebanyakan ahli akademik sebagai pakar perlembagaan. Jadi kritikan itu haruslah dilihat dari sudut akademik. Tetapi rejim pemerintah pada ketika itu
kita tahu bagaimana sikapnya, dan akhirnya kita mahasiswa pada ketika itu turun di jalanan. Saya bertemu dengan saudara Adam dan kita sama-sama bergerak di seluruh Malaysia pada ketika itu untuk memperjuangkan isu-isu yang melibatkan kebajikan mahasiswa dan juga kebebasan akademik. Dan ya, kita bertukar pandangan, bertukar fikiran, dan kita turun ke lapangan, masuk ke kawasan pedalaman, ceramah dan sebagainya. Dan ya, alhamdulillah pada ketika itu kita rasa mungkin agak, orang kata, too ambitious untuk kita capai matlamat dan impian yang dilaungkan pada ketika itu. Tetapi kita faham perjuangan ini, proses untuk perubahan ini, dia bukan dapat tak mungkin dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat. Dan 10 tahun selepas itu, bila saya berjumpa balik semula dengan saudara Adam, dan kita imbau kembali kenangan-kenangan, kita kata ya betul, sedikit sebanyak kita dapat tengok perubahan itu hari ini, bukannya dalam tempoh masa yang singkat. Dan inilah yang menyebabkan saya mengambil keputusan setelah berbincang dengan rakan-rakan, keluarga, ambil sedikit sebanyak pandangan daripada pemimpin-pemimpin tempatan, pemimpin parti politik, guru-guru dan sebagainya. Jadi saya rasa this is the right time. Saya terlibat dalam gerakan. Bila saya sebut gerakan mahasiswa ni, nak tak nak kita kena akui yang gerakan mahasiswa ni dia ada hubung kait yang rapat dengan parti politik yang memperjuangkan hak yang sama, isu yang sama. Jadi keterlibatan saya dalam politik sejak awal di kampus, di universiti, saya boleh sebut 2010, 2011 itu kita dah mula turun ke lapangan, ke pentas-pentas ceramah, berkempen untuk pilihan raya, dan akhirnya menyertai Parti Keadilan Rakyat. Mungkin ada beberapa kenalan di luar ataupun anggota di luar yang tak kenal saya. Saya bukan watak yang famous, yang dikenali. Bahkan dalam gerakan-gerakan mahasiswa pun, kita bergerak dalam kelompok mahasiswa pada ketika itu, dan juga ya, masyarakat ataupun rakyat-rakyat yang kita berjumpa dengan mereka ini, tapi bukanlah keseluruhannya rakyat di dalam negara ini, tetapi pelibatan itu sejak awal. Jadi saya kira mungkin ada beberapa kawan-kawan anggota keadilan, khususnya di kalangan ANK, yang kenal, yang tahu. Dan saya kebanyakan masanya bergerak di Perak, di kawasan saya, iaitu di Padang Rengas dan juga Kuala Kangsar. Sebab Padang Rengas ni secara teknikalnya dia berada dalam daerah Kuala Kangsar. Kita tengok bahawa ada keperluan untuk kita melangkah dengan lebih jauh. Maksudnya ambil keputusan yang tidak orang kata kita ni berada dalam keadaan yang stagnan, tetapi move ke posisi yang seterusnya. Ya. Mungkinlah orang sebut kita ni ada masalah, ialah baru habis belajar, kemudian baru nak bina hidup, nak bina keluarga dan sebagainya. Tetapi ada desakan yang kuat, tekanan ini adalah tekanan daripada sudut isu-isu yang berlaku di sekeliling, yang menyebabkan kita terpaksa ambil keputusan untuk tak boleh lagi kita biarkan keadaan itu begini. Maksudnya kita dah lama duduk di sini dan lihat apa yang berlaku, dan ada kesedaran dan juga tanggungjawab untuk pastikan bahawa keadaan itu dapat orang kata ditambah baik, untuk pastikan bahawa apa yang kita lakukan, apa yang kita buat selama hari ini, dia tidak berakhir dengan begitu saja dan tidak pula menjadi satu perkara yang sia-sia. Saya kira dalam keadaan sekarang ni kita dah boleh berfikir dan membuat keputusan dengan waras, dan gunakan ruang yang ada ini untuk kita lakukan pembaharuan, menambahbaikan, untuk kita pastikan bahawa apa yang telah kita usahakan selama ini dapat diteruskan dan dapat diperbaiki. Dia politik ni satu benda yang kita tak boleh lari, ialah persepsi masyarakat. Dan kebanyakan persepsi ini juga dicipta oleh
orang-orang politik dan juga melalui propaganda yang disebarkan. Tapi kalau kita dapat berfikir secara rasional, realistik dan tahu tentang perkembangan, letak duduk satu perkara, keupayaan seseorang untuk memimpin, saya rasa isu tentang berkenaan sama ada saudara Anwar Ibrahim masih lagi patut diangkat sebagai Perdana Menteri. Kita percaya bahawa kekuatan, kewibawaan, kebolehan dan pengaruh itu masih kuat, masih diperlukan, masih ditagih dalam keadaan Malaysia sekarang. Negara ini berada di persimpangan. Our nation now is at stake. Jadi kalau kita tengok macam hari ini tengah hari tadi, masih ada lagi kunjungan hormat daripada Duta Negeri China ke pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini adalah satu, kalau kita ni orang yang faham tentang bacaan politik, kita nampak ini adalah satu bentuk pengiktirafan negara luar terhadap ketokohan saudara Anwar Ibrahim, dan juga simbol ataupun manifestasi kepada kepercayaan mereka. Ya, instead of berjumpa dengan menteri-menteri ataupun pimpinan-pimpinan yang lain, ketua pembangkang menjadi pilihan para duta, bukan saja duta China daripada negara China, tetapi banyak negara-negara Eropah, negara-negara Timur Tengah yang memberi kunjung hormat kepada saudara Anwar Ibrahim, kerana mereka tahu keupayaannya di peringkat antarabangsa. Dan Malaysia pada ketika ini imejnya sudah tercalar dengan teruk terkait krisis 1MDB dan sebagainya, dan kita memerlukan satu tokoh yang dapat memberikan keyakinan semula negara-negara asing, negara-negara luar untuk kembali percaya kepada keupayaan negara kita. Kita punya potensi yang kuat. Negara ini memiliki khazanah yang cukup banyak, dan kelemahannya ialah urus tadbir. Dan kita juga harus bercakap membuat pertimbangan berdasarkan kepada track record, history. Orang mungkin cakap ini perkara yang sama yang diulang, tapi apa lagi pertimbangan yang wajar yang perlu kita beri perhatian dalam perkara ini. Ya, dan saya tak nampak dalam keadaan sekarang ni, kita ada banyak pimpinan-pimpinan muda, dan kita percaya dalam keadaan sekarang ini yang boleh memimpin, menyatukan kita, yang membawa perubahan, memimpin perubahan dalam negara ini. Saya percaya saudara Anwar Ibrahim ialah individu dan tokoh yang kita perlu angkat dan bawa ke hadapan untuk memimpin negara ini. Saya secara peribadi, saya lebih mengenali saudara Adam Adli. Seperti yang saya sebut tadi, bahawa kami berdua memiliki sejarah yang panjang. Maksudnya sejarah dalam gerakan mahasiswa, turun ke lapangan bersama, ceramah bersama, demo bersama, dan sudah tentu kita rasa ada keserasian. Ya? Dah bila kita nak cari running mate ni, dah tentulah kita nak cari orang yang kita boleh bekerja bersama, memiliki orang kata pandangan ataupun matlamat misi yang sama. Sudah tentu akan ada orang kata perselisihan, tetapi persetujuan itu lebih banyak daripada perselisihan. Itu adalah satu perkara yang biasa, dan saya secara peribadi yakin bahawa saudara Adam mampu mempunyai kebolehan untuk memimpin Angkatan Muda Keadilan, untuk melakukan satu rejuvenasi semula, memberi satu suntikan semangat yang baru, tarikan yang baru, keberanian, lambang keberanian kepada Angkatan Muda Keadilan. Dan ini penting, kerana kita ini dihantui dengan masalah kelesuan. Ini saya sebut begini bukan saya nak menghentam sembrono, mengkritik melulu begitu, tetapi kita ini harus, bila bercakap tentang soal kita nak lakukan satu pembaharuan ke tahap yang lebih baik, sudah tentu prestasi itu menjadi kayu ukur.
Sebab itu di peringkat awal kita bersetuju untuk membawa tema seangkatan kerana kita tahu bahawa apa yang penting di akhirnya ialah untuk kita semua kembali bersatu, mengikat semula tali ukhuwah di antara kita, kerana tanpa kesatuan kita tidak boleh bergerak ke hadapan. Kita akan terhimpit dan tersekat dengan pertelingkahan dalaman sesama kita, dan ini tidak akan membantu. Dan pemilihan ini ialah kita tahulah akan ada pihak yang berbeza pendapat, yang ini begini, yang itu begitu, dan kita punya matlamat ataupun visi ialah untuk memastikan bahawa kita mampu untuk mengurus perbezaan ini. Sebab itu pemilihan ini kita kena lakukan dan jalankan dalam suasana yang lebih harmoni. Kita tak boleh lagi, kita kena belajar daripada pengalaman. Kita dah lalui berapa banyak pemilihan sebelum daripada ini, dan banyak insiden-insiden yang tidak diingini berlaku. Sebab itu antara benda yang kita tekankan juga dalam pemilihan kali ini ialah soal akhlak. Ini yang mencerminkan kita, pemimpin parti, bukan saja pemimpin di peringkat atasan, bahkan pemimpin di peringkat negeri dan juga cabang, untuk mempamerkan sikap yang baik semasa tempoh pemilihan ini. Dan seperti yang saya sebut tadi, kita tak boleh lagi bersandar pemilihan ini. Apabila kita nak memilih ini, kita bersandarkan kepada ataupun pertimbangan kita itu hanya tertakluk kepada sentimen semata-mata. Sebab itu pertembungan ini, bila kita sebut pertembungan adik-beradik ini, ialah kita inginkan perlawanan ini, pemilihan ini berjalan dalam suasana yang harmoni. Garisnya ialah adik-beradik. Tetapi di peringkat atasnya itu sudah tentu kita nak tengok akan ada pertembungan idea, hujah. Kenapa yang ini kata begini, kenapa yang itu kata begitu? Kerana kita nakkan bahawa apa yang diputuskan oleh anggota ketika pemilihan ini berdasarkan kepada agenda dan juga hujah yang dibawa oleh pemimpin. Bukan hanya sekadar sentimen pro kepada orang itu, individu itu semata-mata. Itu tidak akan dapat membantu parti ini. Secara peribadi, saya ada juga buat kes-kes pro bono yang melibatkan golongan rentan dan sebagainya. Juga memberikan khidmat guaman di peringkat tempatan. Saya juga terlibat dalam beberapa forum dan juga seminar perbincangan berkaitan dengan undang-undang, dan sudah tentu beberapa penulisan dan juga kritikan berkenaan dengan keadaan semasa yang melibatkan soal perundangan. Dan saya secara peribadi cukup terkesan dengan beberapa isu yang melibatkan hak asasi manusia yang menurut sudut pandang saya kita tak boleh kesampingkan isu-isu yang begini, kerana ini adalah merupakan isu fundamental, isu asas yang perlu kita perjuangkan. Dan keadilan sebagai sebuah parti yang memperjuangkan kebebasan, hak mengangkat kedaulatan undang-undang, rule of law, kita harus konsisten dalam setiap gerak kerja, bukan saja gerak kerja politik tetapi gerak kerja di kalangan masyarakat dan sebagainya. Dan dasar yang kita nak bawa itu perlu sentiasa diperjuangkan, diberitahu kepada masyarakat di luar sana. Kerana bila kita bercakap atas kapasiti kita sebagai anggota ini, kita ni seperti ambassador, duta kepada parti ini. Jadi orang mungkin tak faham ataupun tak tahu apa dasar yang kita nak bawa, tetapi melalui tindak tanduk kita, perbuatan kita itu, setidak-tidaknya orang tahu bahawa ini ialah garis perjuangan kita, ini ialah agenda yang kita nak bawa, dan ini ialah idealisme yang kita perjuangkan. Jadi saya nak sebut banyak tentang sumbangan saya dalam bidang perundangan ini, saya tak boleh nak sebutlah, itu macam seolah-olah masuk baku langkat sendiri. Tetapi ya, saya rasa setakat ini sikit lagi, masih lagi sikit, tak banyak kalau nak dibandingkan dengan ramai lagi orang lain. Tetapi kita committed untuk memberi sumbangan khidmat yang lebih banyak kepada masyarakat
tak kisahlah sama ada kalau menang ke tak menang, usaha itu perlu diteruskan.